Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Ditegah dan ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kerana firman Allah Taala dalam Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsah, artinya telah dipertakuti oleh Allah Ta'ala akan kamu daripada mendapatkan kepada zatnya itu. InsyaAllah kita nak sambung begini, meneruskan perbicaraan kita mengenai awaluddin ma'rifatullah, yang kata ma'rifatullah tu bukan maksud dia ma'rifah hakikat zat Allah Ta'ala. Maksud ma'rifatullah tu bukan maksudnya kenal, istilah disebut sini ketentuan hakikat atau ketentuan skop daerah ketuhanan, ruang lingkup skop Tuhan tu macam mana. Subhanallah, tak bahas kita zat masuknya tu, bukan. Begitu juga bukan masuk mengenal Allah Ta'ala ni pergi kenal tempat Allah Ta'ala tu kat mana. Subhanallah, itu bukan maksud mengenal Allah Ta'ala, bahkan tu jahil dengan Allah Ta'ala. Begitu juga bukan maksud mengenal Allah Ta'ala ni mengenal rupa Allah Ta'ala. Jadi kalau ada nas-nas baik Quran atau hadis cerita macam bab rupa, mesti bukan macam tu maksud dia. Pasal apa tu? Pasal ada ni antara yang dia nak bicara, dan juga hadis yang masyhur sebut la tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ni ayat Quran pula dia nak tunjuk antara makna sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan ayat Quran ni dengan makna begini, untuk menunjukkan kata bukan maksud mengenal Allah Ta'ala ni kenal rupa, kenal tempat, kenal ketentuan daerah, dan kenal hakikat diri zat Allah Ta'ala tu boleh. Jadi bukan maksud kenal Allah Ta'ala ni dengan makna hakikat zat, skop daerah zat, tempat zat, rupa zat. Sama macam larangan dan memang tak ada kemampuan untuk berbicara mengenai hakikat roh, ketentuan daerah roh. Maksudnya roh ni skop dia tu macam mana, itu juga rupa roh, tempat roh.
Kalau bahasa lain skop roh ni buat daripada apa? Itu adalah termasuk dalam larangan bahas bab roh, atau bahasa lain itulah istilahnya larangan berbicara hakikat roh. Macam mana bab zat Allah Ta'ala ni, inilah larangan membicarakan bab zat Allah Ta'ala. Baik. Jadi firman Allah Ta'ala ni adalah dalil untuk menunjukkan larangan daripada Allah Ta'ala sendiri daripada kita membahaskan mengenai hakikat zat dia. Mana dia? Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Terjemah. Wa yuhadzir, mentahzir akan kamu oleh Allah Ta'ala. Tu dipertakuti oleh Allah Ta'ala akan kamu. Allah Ta'ala tahzir kita. Istilah hazzara yuhadziru tahzir ni maksudnya Allah Ta'ala warning kita. Wajah orang putih lah sikit tu. Allah Ta'ala ditakutkan kita, dia bagi amaran kat kita, ditahzirkan kita. Nafsah tu maf'ul bagi yuhadzirukum, maf'ul sani bagi yuhadziru. Nak baca Quran ni dia sedap, dia kena tengok i'rab tu juga kan. Terjemah tu suku kan. I'rab tu. Jadi yuhadzirukum, Allahu mentahzir akan kamu oleh Allah. Tahzir apa? Tahzir nafsahu, akan dirinya. Tu yang diterjemah tu, bertakuti oleh Allah Ta'ala akan kamu daripada mendapatkan kepada zatnya. Allah Ta'ala tahzirkan kita daripada kita nak dapat atau nak faham, nak idrak, cuba nak reti, cuba nak mikir, cuba ambil faham hakikat zat dia. Atau syarahan disebut tadi, hakikat zat, dairah zat, tempat zat, rupa zat. Siap. Dan lagi firman Allah Ta'ala di atas kata kenapa larangan dan tak beri bicara hakikat zat ni. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Terjemahnya, tiada mendapat akan dia, akan Allah Ta'ala. Dhamir hu tu ke Allah Ta'ala. Tak boleh nak dapat akan dia. La tudrikuhul absar, tak akan boleh dapat akan Allah Ta'ala ni. Siapa tak boleh dapat ni? Oleh segala penglihatan. Penglihatan takkan nak boleh dapat Allah Ta'ala. Jadi bila penglihatan tak boleh dapat Allah Ta'ala, maksudnya kita takkan boleh nak mengenal hakikat zat. Maksud hakikat zat tu, diri zat tu kita takkan boleh tengok. Tak boleh tengok tu dengan mana tak boleh nak dapat, nak faham betul-betul hakikat zat tu macam mana. Sikit kalau sebut tu yang paling mudah ke roh tu lah. Kalau kata roh ada. Ada. Boleh idrak roh. Tak boleh idrak. Idrak dengan mana rasa roh ada, memang ada. Boleh sedar dia ada, idrak rasa macam tu boleh. Tapi idrak dengan absar, dengan pandang boleh. Tak nampak roh dalam diri kan? Tak nampak? Buta ke apa? Saya punya bahasa gitu lah. Buta. Bukan masalah buta. Memang tak boleh tengok. Bukan kebayang kita. Itu roh. Kita buat andai sikit gini ke ilmu sains sikit. Oksigen ada tak? Dah dibuktikan. Mana bukti ada oksigen? Saintifik sikit. Tak tahu. Kalau dalam makmal kita mengaji, macam mana nak tahu kehadiran gas oksigen? Nyalakan api. Tak. Gunakan kayu uji berbara. Ini istilah dalam makmal lah. Tak tahu dengar kan? Saya biasa duk amal, saya tahu sakit tentu kan. Kita tengok tak tahu, tapi kita boleh uji kehadiran dia. Kalau katalah kita ambil satu radas, kita sediakan mengikut kajian sains,
Radas ni untuk menghasilkan gas oksigen lah. Saya tak sebut lah tu. Saya nak cerita uji tu lah. Tapi tak boleh idrak dengan absar. Saya nak cerita tu. Jadi masukkan tabung uji, bakar dia. Lepas tu salurkan, ada satu salur kaca dia masuk dalam air. Lepas tu ambil tabung uji, bagi penuh dengan air, tonggekkan dia tu. Yang ni buat apa? Nak ambil gas yang terhasil daripada proses pembakaran tu. Bila dia gas hasil nanti, dia akan berbunyi pluk 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 pluk. Boleh dikutip dalam tabung uji melalui proses sesaran dalam air. Dengar. Ni pelajaran saya dulu, minat pelajaran yang kimia, boleh sampai lah ni boleh ingat. Waktu nak tahu gas ni gas apa, ni pelajaran memang silibus dalam SPM dulu kan. Sekarang saya tak tahu silibus dia macam mana. Saya tak ajak sains, saya tak tahu lah. Tapi ni saya ngaji sains dulu kan. Waktu ambil kayu uji berbara. Tak tahu lidi ke apa? Lidi. Nyala kan dia. Untuk jangan bagi dia menyala, bagi dia berbara. Padam dia. Ubat nyamuk lah senang. Ubat nyamuk. Betul buat apa? Ni tabung uji yang kita dah kutip dalam air tu kan, bila gas masuk, peluk-peluk dia akan penuh gas, air keluar kan. Ambil kayu uji tu, masuk coh dia. Agak apa je ni? Kalau gas ni oksigen, kayu uji berbara akan menyala. Soalan SPM dia ada macam ni. Apa akan terjadi apabila kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tu? Letupan akan berlaku. Itu bukan gas oksigen. Kalau gas oksigen, dia kayu uji berbara akan menyala. Kita ngaji sains sikit. Sambil. Siapa pergi menyala? Allah. Tu tauhid lah. Itu kita nak pergi dapat. Yang saya dah cerita ni nak buat apa? Boleh nampak tak oksigen? Tak boleh nampak? Ada tak? Mana tahu? Kayu uji berbara menyala. Bisa percaya tu? Tak bisa percaya. Saya ngajak ni, kalau ada cikgu sains tu, saya kata betul lah, saya kata. Kalau ada. Apa? Kalau dia orang tak reti, yang memang mengaji ni memang tak bisa mengaji ilmu sains ni. Apa ni? Sambil-sambil saya sebut pihak tu. Apa ni sebut? Baik, kalau gas ni bukan gas oksigen, tapi gas hidrogen maksudnya. Kita nak uji gas ni, kita tak tahu dia punya bahan apa. Kalau kita tahu bahan apa, kita ingat dia punya formula dia. Dia buat proses macam ni, kutip ni lagi, kita tahu lah gas apa. Ni kita tak tahu, betul nak uji macam mana? Ambil ni. Kalau kayu ni kita menyalakan dia. Kalau kita berbara, dia tak menyala. Tapi kita bagi menyala nak. Bagi menyala, kita ambil. Menyala kan. Pop. Dia bunyi. Dia akan jadi macam kentut, bunyi kentut berangin tu. Pop. Tahu tak? Itu gas hidrogen. Meletup kalau macam mana? Meletup ni cerita dongeng ni. Satu cerita orang putih duk berdebar kepung. Kalau dia ada benda, kalau oksigen bukan meletup itu. Oksigen tak meletup. Apa cerita ni? Tak boleh tengok dengan mata, tapi boleh tahu kehadiran dia. Boleh idrak dengan rasa, tapi tak boleh idrak dengan absar. Jadi bila tak boleh idrak absar tu, atau istilahnya tak boleh dapat hakikat zat. Cuba lukis kalau oksigen lah, formula dia kimia O2, O2 oksigen. Air H. Macam mana rupa dia saya tengok. Teropong dengan mikroskop elektron boleh jumpa. Teori dia ada. H2O tu 2H, apa tu? 1O. H2 kan 2H. Waktu O1. Betul kan rupa gitu? Hayalan, khiali. Hayalan. Itu pun satu masa dulu dia hayal macam lain, lepas tu macam lain. Ni yang
latest kita belajar dalam silibus macam ni lah. Tapi betul ke macam tu? Sangkaan saya. Itu oksigen. Dia ada tak? Ada. Apa nak sebut? Tahu hakikat dia? Oksigen pun tak tahu hakikat dia. Kita ambil sekarang keliling sikit. Coronavirus dah. Mana tahu? Ni PKP. Alah, yang buat bodoh. Biasa tengok. Ada kan? Idrak dia ada. Idrak pun ikut cerita dia orang lah. Kita pun tak biasa rasa lagi. Nak kena tu, tak maulah kena. Tapi kalau kena pun 10 hari boleh sembuh, tak heran. Tak faham? Positif ni. Oh, pakai topeng masuk dalam kereta. Kita tak pakai topeng kan? Contoh lah. Lu tengok macam tu kan? Tak pakai suit biru tu lah kan? Oh, tengok bawa beg sedih pergi hospital. 10 hari keluar. Kita 14 hari tak boleh main Jumaat. Itu kan memang macam tu memang macam tu pun. 10 hari boleh sembuh. Semalam saya tengok. Kemarin. Bukan semalam lah. Kemarin. Yang tu saya tengok nombor tu. 1,300 lebih. Sembuh. Sembuh COVID tak payah pakai apa-apa ubat. Boleh sembuh. Kalau tidak, kalau bahaya ni maksudnya mampu semua. Itu bahaya betul. Itu bahaya betul. Betul faham saya semua. Ni bukan sembuh, bukan bahaya. Betul apa? Dia dah mati. Mati sebab COVID. Disabitkan mati dengan COVID. Bukan COVID tu sendiri mati. Mematikan. Kalau COVID tu mati, kena macam mana? Mampu habis. Tak faham sudah saya cakap apa. Tu sikit tentang COVID sana. Nampak coronavirus. Dia orang katalah dia lukis coronavirus ni. Kalau dulu H1N1 ni formula katalah COVID-19 ni rupa dia macam ni. Bukan dia boleh nampak seketui macam tu. Yang ni dia buat ahli sains sebut formula apa dah H1N1 pun H apa benda dia lukis lah kan macam ni bentuk macam cucuk bawang tu. Memang dia tengok dalam mikroskop elektron rupa macam tu lah. Kalau dia nampak itu istilahnya hakikat zat. Itu hakikat zat. Oksigen H2O tu je. Tak. Jadi kalau coronavirus tu kalau dia boleh teropong, dia boleh tengok rupa macam tu, itu dipanggil hakikat zat. Oksigen tak boleh dapat hakikat zat. Roh, kalau roh pun tak boleh dapat hakikat zat, Allah boleh. Subhanallah. Situlah kita nak ambil faham. La tudrikul absar. Lagi. Wa huwa yudrikul absar. Dialah Allah lah yudrikul absar yang boleh mendapatkan segala penglihatan. Allah dia boleh idrak absar dia. Masya-Allah. Absar ni apa? Penglihatan. Absar ni penglihatan. Mata apa mata? Ain. Ayat Quran tu bukan cerita wa huwa yudrikul a'yun, kan? Wa huwa yudrikul mata, kita boleh idrak mata. Penglihatan ni maksudnya daya kebolehan untuk melihat. Siapa boleh dapat idrak, boleh idrak ya, boleh faham hakikat melihat tu. Kita pun tak boleh dapat hakikat melihat tu. Betul? Kita melihat tak? Cuba cerita melihat tu apa? Tak boleh cerita. Ahli sains dia cerita sikit lah. Melihat ni dia adalah satu proses masuk cahaya melalui iris anak mata. Anak mata kan dia boleh besar kecil tu. Lepas tu dia akan masuk ke dalam biji mata melalui kanta mata, akan membalikkan arca di retina, bukan betina, retina, jangan silap dengar, retina. Lepas tu objek yang terbentuk tu terbalik dan songsang sisi. Tak faham dengar. Pasal itu fakta sains kan. Saya pun betul lah,
talah lah betul lah saya cakap ni. Lepas tu songsang sisi, lepas tu dia apa, arca yang terdapat di retina tu akan dihantarkan ke melalui gentian saraf, dihantar ke otak depan cerebrum untuk dipahamkan arca yang terbentuk di retina tersebut. Memang dia nampak ke? Ada. Ni apa? Teori andaian mengikut kajian. Dia boleh, itu kajian. Dia boleh idrak ke sifat melihat tu? Boleh. Teori ya. Mendengar. Kalau faham idrak tu, idrak absar, idrak mendengar lah je lah. Idrak telinga boleh, kita boleh idrak telinga. Tapi mendengar tu boleh idrak. Maksudnya boleh idrak tu boleh kita dapat hakikat kebolehan mendengar tu boleh. Ahli sains dia cerita lah apa dia mendengar ni. Mendengar ni gelombang bunyi yang masuk ke dalam lubang telinga melalui cuping telinga yang memerangkap gelombang bunyi itu, menggetarkan kegendang, lepas tu menggandakan gelombang bunyi tersebut melalui 3 tulang kecil. Bahasa lama tukul andas rakap, TAR, tukul andas rakap, nama tulang kecil tu kat gendang, TAR. Lepas tu dia akan menyalurkan gelombang tu, gegeran tu ke koklia. Tak tahu, tak kerti apa. Saya kencing pun tuan tak tahu, dengar lah. Tapi saya mengaji dulu kelas saya, cikgu kencing tu saya kencing lah tuan-tuan. Saya pun tak pernah buat kajian tu. Tapi inilah duk mengaji dulu. Kan? Lepas tu masuk koklia, masuk ke gentian saraf, lepas tu sama agak dibawa ke otak depan ni. Otak depan ni nama dia cerebellum belakang ni apa? Pandai apa? Tu betul lah. Saya tak mohon betul lah saya sebut tu. Untuk menterjemahkan gelombang bunyi tu apa dia? Tu yang faham tu. Kita buat angguk lah. Betul ke dia dapat idrak mendengar itu? Kajian sains. Betul ya? Teori. Kalau yang tu gelombang, tanya kenapa bunyi sebut tak dengar? Kenapa jin duk keliling kita duk bercakap tak dengar? Kenapa gelombang radio yang ada keliling ni tak boleh dengar? Kenapa tak boleh idrak? Desibel alasan. Desibel Desibel ni dia punya tahap frekuensi. Siapa yang reka tu, mana hantar frekuensi ni mereka apa? Anggaran itu. Sangkaan lah. Tapi telah dibuktikan macam ni dia boleh buat alat macam ni untuk mengesan frekuensi. Ni FM ke AM ke apa dia boleh rakam. Tu yang dia boleh buat sistem pemancar. Dia dah kaji lah. Dia lagi advance daripada kita sebut ni. Kita tak ada apa. Dia boleh buat pemancar macam ni. Daripada kita punya handset ni, kan ni, dia boleh keluar gelombang sentiasa ada. Cuma telinga kita dia tak boleh mengesan gelombang tu untuk dipahamkan di otak. Itu teori. Hakikat gelombang tu je. Hakikat gelombang. Itulah istilahnya tak boleh idrak hakikat gelombang. Teori boleh buat, receiver boleh ada, alat untuk hasilkan gelombang pun ada. Tapi gelombang tu mana tak apa. Jangan kata nak kenal Allah Ta'ala, nak idrakkan makhluk, gelombang tinggi, gelombang tu pun kita tak kerti. Saya kawan saya buat misal, ni kalau ni CD, saya nak cerita apa ni, nak cerita tak boleh idrak tu, tak boleh idrak hakikat. Kalau ni CD, buat ambil CD dia ada, ni CD kan, dia boleh simpan maklumat dekat ni. Buat pada bahan apa-apa kita pun tak biasa kaji lah. Tapi dia akan ada satu lapisan dekat sini bawah. Lapisan ni nanti boleh ada data boleh transfer kat sini. Pula tu dia boleh ada ROM, RAM, CD-ROM, CD, RAM. Kalau ROM apa?
Read only. Betul? Read only, memory. Memory yang ada kadang dia boleh hanya read, dia tak boleh write. Right. Tak tahu, tak faham. Dia orang ni tak reti apa lah pokoknya. Saya ingat saya bodoh ada bodoh lagi. Ada CD yang kita boleh CD dulu kan. Dia boleh play kan. Tak boleh masuk. Ada CD yang kita boleh buang dia, boleh. Sekarang tak main lah CD, lempak lah. Apa dah? Saat ni. Dulu saat ni. Saat ni. Esok saat ni. Boleh idrak dalam tu. Dia kena alat. Oh, dia macam. Kena. Oh, dia macam. Ada benda tu. Tapi boleh idrak, masih boleh idrak ni, boleh buka file PDF. Tak ada pula ambil application. Masih boleh idrak lagi lah. Masih boleh idrak lagi hakikat dia apa dia. Maksudnya benda tu sendiri boleh idrak lagi. Kalau macam tu istilahnya boleh idrak lagi. Boleh idrak lagi. Asal-asal kita boleh idrak. Tapi ada lagi ke makhluk yang tak boleh? Ada banyak lagi makhluk yang tak boleh idrak. Jin ada jin. Boleh idrak. Kena kencing dia. Malaikat tak boleh, memang tak boleh dapat. Kalau malaikat pun tak boleh idrak, jin tak boleh idrak, roh tak boleh idrak. Roh ni yang kata, tapi kalau khas atas kita sebut roh lah. Jin, malaikat, kalau dia menyerupa boleh idrak lagi. Roh ni malaikat pun tak tahu roh dia macam mana dia boleh hidup. Dia pun tak boleh idrak roh dia. Jadi roh ni memang rahsia, lagi rahsia daripada rahsianya malaikat. Tak boleh kita idrak malaikat. Kalau roh pun kita tak boleh idrak ni, yang Jibril pun tak boleh idrak roh dia. Jin yang kita tak boleh lihat pun, jin pun tak boleh idrak roh dia. Kita cerita roh tu, pasal roh tu satu panduan besar. Datang pula Quran yang selalu nak ni roh ni min amri rabbi. Kalau roh min amri rabbi, zat rabbi ni macam mana? Tentulah zat rabbi min amri rabbi. Apa tak lagi? Satu tak boleh bahas zat. Faham kita ni bahas itu kan. Pasal tak boleh nak dapat idrak tu. Absar kita tak boleh memang dapat idrak Allah Ta'ala. Akal kita pun kalau absar tak boleh idrak, akal dia boleh hayal, tapi nak boleh idrak betul-betul tak boleh. Pasal berluar kemampuan. Benda yang memang kita boleh hayal pun kadang-kadang nak idrak tak boleh. Sikitlah ke sana. Nak menunjukkan kata kita memang tak boleh dapat kemampuan untuk memahamkan hakikat zat Allah Ta'ala ni. Bahkan sikit bab idrak. Ada benda kita boleh idrak, kita boleh rasa, kita boleh dapat, tapi tak boleh nak idrak dengan cerita, tak boleh. Kita sebut biarlah contoh, kita sebut manis sudah lah. Buat ayat manis. Manis cerita tu macam mana manis? Tak boleh nak idrak. Dia boleh idrak, lidah boleh idrak dia. Tapi mulut nak cerita tak boleh. Manis nak cerita ke mana? Tapi manis ni alat ada boleh idrak, mata tak boleh idrak, mulut tak boleh. Mulut nak cerita tak boleh, tak boleh. Telinga bukan alat lah, bukan alat lah. Allah dia boleh idrak semua. Itu yang antara sifat Allah Ta'ala jumpa nanti insya-Allah, mendengar, melihat, suku. Dan ada sifat atas kaedah Abu Mansur Maturidi, antara sifat ma'ani Allah Ta'ala adalah sifat idrak. Idrak apa? Maksudnya dengan idrak tu Allah Ta'ala inkishaf kat dia. Bau, panas, sejuk, gebu, licin. Allah Ta'ala idrak. Maksudnya mendapat, memahamkan hakikat apa dia dengan bau, sentuh dan rasa tu. Itu adalah sebahagian sifat Allah Ta'ala mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi, sifat idrak nama dia. Ada pun idrak dengan basar, idrak dengan sama', itu memang ijma' semua ulama Islam ni yang atas nama agama Islam ni, hatta Mu'tazilah pun mengisbatkan sabitnya basar Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala.
Ada bab belajar ni cuma nak bagi syarah, kata nak idrak hakikat tu. Allah Ta'ala memang tak ada siapa boleh nak idrak hakikat zat Allah Ta'ala. Baik, itu dalil Quran nak menunjukkan memang kita nak mengaji, kita nak belajar ni bukan nak memahami hakikat zat Allah Ta'ala, tempat zat, rupa zat Allah Ta'ala. Subhanallah. Tak langsung. Satu kalau faham tu, kaedah kita belajar ni, yang ni tepat ke dengan kaedah atas nama ahli sunnah wal jamaah Quran hadis? Yalah, betul lah. Pasal apa? Ijma' ulama. Buka kitab-kitab besar-besar nama, kita akan dapati semua ulama kita bahas itu. Memang takkan ada siapa boleh idrak hakikat zat Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh idrak hakikat tempat Allah Ta'ala. Memang tak boleh. Bahkan kalau siapa fikir, bahkan akan jadi kufur, jadi salah, masuk parit, masuk gaung. Pasal tempat yang tak dibenarkan untuk kita bicara, kita masuk bicara. Bab roh sendiri, kalau atas sekali lagi sebut ke roh tu, Syekh Ibrahim Al-Laqani disebut, wala tahud fi ruhi izma warada nafsun minas syar'i lakin wujida limalikin yasuratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi. Itu dalam Ibrahim Al-Laqani dia kata apa? Wala tahud fi ruhi, jangan kamu bicara hakikat zat dalam bab roh. Wala tahud fi ruhi izma warada nafsun minasyari'. Pasal tak ada nas daripada syarak yang menceritakan hakikat roh ni. Kata hakikat roh maksudnya rupa roh, roh duduk di mana, roh buat pada bahan apa, roh ni skop dia punya dairah tu kat mana. Bab roh pun tak boleh bincang, bab Allah sama. Dari sudut tak dibenarkan bicara hakikat roh itu, hakikat zat Allah Ta'ala, itu maksudnya. Satu, memang kita belajar sifat 20 ni bukan bahas hakikat zat macam soalan semalam tu. Jadi kalau Wahabi apa, siapa pun tak kira lah, duk tuduh kata ngaji sifat 20 ni sesat pasal duk bahas hakikat zat. Bodoh, tengah mana hang ngaji ya dulu, hang tahu ngaji apa? Saya tak boleh, saya basah macam itu kan. Saya tak erti nak pasal lembut-lembut lah bab tu. Kena bodoh. Memang Masya Allah. Bodoh tu bukan tujuan nak membodoh ke orang, tapi nak kata memang macam tu istilah fitrah, mereka merepet, menuduh benda yang dia tak erti, dia tak pernah faham, dia tak pernah belajar. Dia kata kat kita yang bukan-bukan yang tak betul, seolah dia betul, rupanya dia tak betul. Okey. Jadi itu sekali lalu terjemah ayat Quran. Tiada mendapat akan dia segala penglihatan, dan dianya Allah juga yang boleh mendapat akan segala penglihatan. Allah dia boleh idrak penglihatan tu. Maksudnya sifat melihat kita, dia boleh idrak. Sikit kalau tengok tentu juga. Macam mana mungkin boleh Allah Ta'ala tak idrak? Pasal Allah yang bagi jadi mata kita, dia yang bagi jadi speciality yang ada. Mata ni boleh idrak warna, bentuk, cahaya kan. Siapa yang bagi kuah tu untuk boleh kuatul basar tu? Siapa? Allah yang bagi. Takkan dia tak boleh idrak apa dia melihat ni, apa dia? Di atas saya sebut dengan ilmu sains tadi, cahaya masuk mata, masuk melalui kanta retina lah apa tu, itu atas sangkaan mereka. Macam mana proses tu sendiri, orang tahu. Atau atas kajian dia buat macam ni, nak baik mata macam ni, dia pun bukan boleh nak pergi idrak balik penglihatan, tak boleh. Dia hanya boleh berbetulkan kalau ada selaput boleh pergi buang, kalau ada hak ni kanta ni, dia tak boleh repair kanta, dia hanya boleh buh kanta depan, nak bagi betulkan penglihatan tu supaya arca terbentuk betul-betul di retina. Kanta cembung, kanta cengkung, berapa power dia, gini ketebalan dia macam mana, silau tak silau, dia boleh buat tu lah. Dia tak boleh nak faham idrak betul-betul kenapa saraf ni tak boleh macam ni. Yang tu dia tak boleh buat. Kenapa saraf ni tak boleh detect ni, kenapa saraf ni tak boleh. Satu orang Ta'ala bagi satu
Pasal ada kes baru ni, kes tambah-tambah budak-budak tengok gadget ni. Kalau mata ni kabur ke apa, ketarak ke dia boleh buat. Tapi main satu budak ada masalah, mata dia ni duk kenyit tak berhenti. Pergi ke doktor pakar ni, doktor tengok, buat pun tak tahu orang bikin apa. Ni tak tahu nak buat apa. Kata doktor pakar, kata pakar apa? Tak nanti. Buat pun tak tahu lah. Jumpa dia. Dia tahu nak buat. Habis tutup mata, balut. Lagi rehat mata tu. Buka ya. Tadi buat apa? Takkan dia tak boleh. Dia tak kerti nak solution macam nak selesai. Tu ada benda yang bukan dalam upaya kita. Kalau benda yang duduk depan kita pun tak ada upaya nak bicara. Nak bicara Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala macam mana. Siap. Itu kita sebut kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Wahabi macam mana? Selamba je cerita zat Allah Ta'ala. Allah rupa Nabi Adam. Untuk Allah duduk di aras. Allah ada muka. Allah ada tangan. Allah ada mata. Subhanallah. Subhanallah. Jagalah hati-hati ya. Pahaman-pahaman sesat ni. Pasal dia ambil faham Al-Quran zahiri. Memang atas istilah ulama kita pahaman macam ni dipanggil firqah zahiriyah. Dipanggil firqah zahiriyah ni apa? Satu kumpulan yang hanya ambil faham nas Quran hadis, hanya terjemah zahir. Kalau intikad zahir dalam bab fiqh apa, orang kata apa, satu hal. Tapi kalau dalam bab ketuhanan, khasnya pada Allah Ta'ala, itikadkan zat Allah Ta'ala dengan makna zahir, dengan makna yang tak sepatutnya dipaham pada Allah Ta'ala macam tu. Atas kaedah pula disebut oleh ulama memahamkan ajza' a'dha' atas istilahnya jisim kepada Allah Ta'ala boleh jatuh kufur. Alhamdulillah. Satu ulama-ulama berhati-hati sangat dalam bab ni. Tu yang dia nak ajar, nak selamatkan akidah kat kita macam mana. Tu yang kaedah dia. Ada prinsip dia nanti, jumpa nanti, nak sebut lagi dia jadi panjang. Tapi nak kata hati-hati pasal kebanyakan kalau atas nama pahaman Wahabi ni, dia akan ajar Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada muka seumpamanya, sampai rupa pun, rupa Allah, rupa Nabi Adam. Allah Ta'ala duduk di aras, 1/3 malam dia turun. Ronda-ronda. Ayat dia tu ronda-ronda. Subhanallah, subhanallah. Kok saya kata hampir tengah ronda-ronda. Mana ada kami kata ronda-ronda. Itu masalah dia, pasal dia bicara hakikat zat. Dia bicara juzuk, anggota, untuk tempat, semua dia bicara. Rupa, semua dia bicara. Semua dia bicara. Sedangkan kita ulama ahli sunnah macam mana? Kalau ada nas pun, pasal dia berlaku ta'arud nas, ta'arud adillah kan. Adillah pun bukan adillah dalam fiqhiyah, adillah dalam bab intiqadiyah. Macam mana nak faham laisa kamitslihi syai'? Itu yang kaedah kita ulama. Bila ada nas macam ni, sedangkan dia nas baik Quran baik hadis yang mutawatirah, buat macam mana? Lafaz ada tu, kita isbatkan lafaz memang ada, dia mesti ada makna, mustahil tak ada makna. Tu apa maksud? Wallahu alam. Inilah kaedah kita di sunnah wal jamaah dipanggil tafwid. Jumpa depan pelajaran tu. Jumpa depan. Saja sebut awal pasal nak sekeh Wahabi tu sikitlah. Sekeh Wahabi bahasa itu nak reminder, nak tazir. Ada pahaman-pahaman yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Baik. Dan sabda Nabi SAW, Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatika. Artinya, Maha Suci Tuhanku. Perkataan tu pun padan dah. Kalau kaedah kita mengaji, saya mengaji pun, ulama kita syarah subhanallah ni, itulah dalil nak menunjukkan memang Allah Ta'ala ni tak boleh faham duduk di atas
Tak boleh faham dulu atas arah. Atas pun salah arah. Bukan subhanallah atas arah. Apa punya akidah, apa belajar dia orang ni. Maka adami, ada muka, ada tangan. Maksud apa? Perkataan subhanallah, subhanak, itu adalah satu expression, sebutan yang mengajar kat kita supaya apa terlintas di fikiran kita, terkhayal, terfikir, tanzih yang Allah Ta'ala daripada apa khayalan dan lintasan tersebut. Tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jumpa ni memang ada bab dia akan sebut tu. Yang apa terlintas terfikir, Allah Ta'ala mesti berkhilafi zalik. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Terjemah dia, Maha suci Tuhanku. Tu nak cerita konsep subhanallah. Tiadalah ku kenal akan Tuhanku, ma'arafnaka. Tiadalah kami. Di Arab tu kami, tapi terjemah dia aku. Tiadalah ku kenal akan Tuhanku sebenar-benar pengenalan. Sebenar-benar pengenal kami akan Tuhanku. Sini ditulis kami, ya. Kami, kamu, aku. Sama tak? Kita lama yang tu je. Arab dia tu ma'arafnaka, kami tak mengenal kamu ka ya Allah, haqqa ma'rifatika, sebenar-benar ma'rifah kami akan kau. Tu kalau kaedah bahasa Arab tu haqqa ma'rifatika tu dipanggil naib maf'ul mutlak. Kalau ma'arafnaka ma'rifatak, yang tu maf'ul mutlak. Tapi kalau ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, tu naib maf'ul mutlak namanya. Apa fungsi ayatnya ni? Kalau itu darabtu Zaidan darban, tu mafhum mutlak. Kalau darabtu Zaidan haqqa darbi, itu naib mafhum mutlak. Apa ni? Aku pukul Zaid ni, pukul sepukul-pukulnya. Dia menunjukkan makna taukid. Jadi yang ni ma'arafna, kami tak kenal akan engkau ya Allah, haqqa ma'rifatik, tak kenal, memang tak kenal, setak kenal, tak kenalnya. Yang tu kot nak buah bahasa tu. Terjemah harfiah macam tu lah. Tapi maksud dikenaki daripada perkataan Arab tu dengan haqqa ma'rifatik tu, dengan ada mafhum mutlak di atas ma'arafnaka. Maksudnya Rasulullah menegakkan situ, kami takkan boleh kenal engkau ya Allah dengan kenal, dengan sekenal-kenalnya, sehingga boleh mengenal hakikat zat engkau macam mana ya Allah. Itu maksud Quran hadis. Tu nak faham tu jawi tu satu hal, tapi macam mana boleh faham macam saya sebut tu? Faham Arab, faham usul Arab. Ma arafnaka haqqa ma'rifatika. Tidaklah kami boleh kenal akan dikau ya Allah haqqa ma'rifatika, sebenar-benarnya kenalnya kami akan dikau. Jadi apa maksud sebenar-benarnya kenal kami akan dikau tu? Sebenar-benarnya kami akan kenalnya hakikat zat engkau. Mesti tengok maknanya tu. Ni disebut ni. Dan kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata al-ajzu anil idraki idrakun. Masyhur kataan ni. Inilah antara sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang menghuraikan maksud laisa kamitsli syai', menghuraikan hadis ni untuk menunjukkan prinsip kaedah kita belajar bab ketuhanan ni di atas tak boleh idrak tu. Apa prinsip dia? Macam ni. Lemah pendapat daripada mendapat akan yang dapat, itulah pendapat. Bahasa dia klasik lagi lah kan.
dia terjemah betul-betul al-ajzu. Yang tu pun kalau ikut ada setengah dia punya matan dia, al-ajzu an darkil idraki idrakun. Ambil dulu bahasa tu. Lemah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat, itulah pendapat. Apa maksudnya? Lemah kita untuk boleh mendapatkan apa yang nak didapat. Dalam bab ketuhanan ni, lemahnya kita daripada nak mendapat apa yang nak didapat. Apa yang nak didapat tu? Nak faham Allah ni hakikat Allah Ta'ala. Lemah kita nak mendapat hakikat Allah Ta'ala tu macam mana? Allah ni macam mana? Tak boleh nak faham hakikat Allah Ta'ala tu macam mana tu. Itulah maksudnya dapat. Cuma bahasa dia, bahasa Jawi dia macam tu. Tengok sekali lagi. Lemah pendapat daripada yang mendapat. Lemah, cuma bahasa dia guna pendapat apa tu, bahasa macam tu lah sikit kot kan. Dia klasik ni dengan bahasa kita pakai lah ni, dia ada beza zaman tu. Sikit perbezaan, tak sikit banyak lah. Kadang-kadang situ menggagalkan nak faham apa maksud. Saya faham tu pasal faham Arab tu kan. Lemah mendapat daripada mendapat akan yang nak didapat, itulah dapat. Maksudnya lemah kita nak fikir Allah Ta'ala ni macam mana, itulah maksudnya kita faham Allah Ta'ala yang kata kita tak boleh nak faham hakikat zat Allah Ta'ala macam mana. Itu maksudnya faham. Itulah maksud akidah kita sahih betul tentang zat Allah Ta'ala. Tak mana? Tak boleh nak idrak dia, tak boleh nak dapat dia. Kalau boleh faham Allah Ta'ala macam ni, contoh Allah Ta'ala ni cahaya dia mesti cahaya Allah Ta'ala ni, tak ada lah cahaya macam ni. Allah ni dia cahaya, tak ada cahaya dah macam ni. Ni mesti cahaya Allah. Itu dia dapat, dia faham cahaya Allah. Tu tak dapat lagi tu maksudnya. Sesat lagi tu. Nak Wahabi ya. Kita kena sebut ni Wahabi pasal Wahabi yang ajak sesat macam ni. Dia dapat wajah. Allah ada wajah. Allah ada tempat. Allah ada tempat. Tempat macam mana? Tanya Allah Ta'ala. Ada yang guna bahasa macam tu kan. Allah ada muka. Kita tengok saya gaya kan. Allah ada muka. Muka macam mana? Kita tak tahu muka dia macam mana. Yang tu nampak murni sikit. Dia tak tahu muka dia. Tapi dia ada muka. Tapi dia ada muka. Idrak lah tu. Pasal dia boleh idrak muka. Bila muka, memang kita boleh idrak kan muka. Ni muka. Muka jam. Nak talam. Tengok muka talam. Muka talam. Ni bukan talam dua muka. Ni muka talam. Masih boleh idrak lagi. Muka walaupun sebut muka pintu, muka buku apa? Facebook lah. Masih boleh idrak lagi. Walaupun bukan ada ain Facebook ni apa dia. Tapi kita tahulah ni Facebook. Masih istilah, itu istilah dia boleh idrak lagi. Boleh idrak lagi. Boleh diandai lagi. Ni apa dia? Tu namanya boleh idrak lagi. Boleh idrak lagi. Bila boleh idrak, kalau Allah Ta'ala Allah ada muka, tu maksudnya dia idrak Allah Ta'ala. Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada tangan kanan, dah ada tangan kanan, ada tangan kiri, Allah ada di atas, Allah duduk di arah, Allah duduk, Allah duduk, duduk je lah, duduk je lah. Duduk mesti ada punggung, duduk mesti ada kaki. Walaupun dia kata duduk yang layak dengan Allah Ta'ala, itu duduk yang layak, duduk cara macam mana lagi? Macam ni? Macam ni? Macam ni? Macam ni? Oh, panggil duduk. Berdiri tak panggil duduk. Bila duduk maksudnya dia boleh idrak kaifiat duduk ke mana. Memang bahasa dia, kalau Wahabi ni kata dia, kita beriman saja, nak sebut Wahabi ni, dia kata Allah ada muka, tapi kita tak cerita kaifiat muka macam mana. Cerita muka tu pun dah salah lah. Idrak kaifiat lah.
Muka tu kaifiat lah. Duduk tu kaifiat lah. Dia kata Allah Ta'ala dia duduk di arah, tapi kita serah kaifiat duduk tu ke mana. Duduk tu kaifiat lah. Macam ni duduk, macam ni pun duduk. Tak kerti nak tunjuk ni kaifiat. Ni duduk, huduh lah nak tunjuk. Ni duduk, macam ni pun duduk, macam ni duduk, macam ni pun duduk. Duduk nama lain, ni duduk penyu. Ni duduk macam ni, duduk pacak macam ni, duduk macam ni. Kaifiat mana duduk? Oh, kita tak tahu kaifiat duduk macam mana. Jadi maksudnya ada kaifiat lah, tapi tak tahu kaifiat lagu mana. Jadi idrak lah ke Allah Ta'ala. Tu sesat tau. Walaupun kita serah idrak macam mana dia duduk, tapi dia duduk, sesat tau. Pasal itu istilahnya dia idrak ke Allah Ta'ala. Sedangkan lah tu, mana boleh. Ijma' ahli sunnah wal jamaah memang tak boleh idrak ke Allah Ta'ala. Ada muka. Macam mana? Kita serah muka Allah Ta'ala. Muka Allah Ta'ala tak sama muka kita. Tak sama dengan muka kita, tapi ada muka. Boleh? Dia kata muka talam, muka jam. Memanglah muka talam, muka, tapi masih muka. Masih muka. Dan tak panggil muka, malaikat yang duduk depan ni panggil muka. Muka. Ini muka. Ini muka talam. Ni pungkok talam. Bila muka masih tetap lagi yang kita duduk berhadap, inilah muka, face. Bila tak dipanggil muka, melainkan yang kita bersemuka. Ada muka. Satu nak ambil kamera pun nak pusing sikit. Kalau bawah sikit. Okey, atas sikit. Pasal apa? Nak ambil betul-betul muka ni. Macam ni dah tak muka dah. Pasal ada belah ni lindung. Dah tak faham dah, tak kerti ambil foto lah tu. Tak pernah buat pasport tu. Tak pernah buat IC. Ke Bangla ke apa ni? Saya buat melawak macam tu lah sambil-sambil kan. Saya nak cerita apa? Tu lah mau panggil muka. Pasal apa dia punya spek SOP macam tu? Pasal saya nak cerita muka. Satu bila basuh muka mesti basuh ni. Yang ni tak kena basuh. Pasal apa? Bukan muka. Jadi muka ni boleh idrak muka. Allah ada muka, dia idrak muka. Allah ada tangan. Cuma dia tak tahu kaifiat tangan macam mana. Itu yang ada ulama kata, kalau yang ni maksudnya kamu hurai zat Allah Ta'ala. Salah. Itu kaedah kita macam mana? Sebut formula tadi. Memang sabit yadu, sabit a'yun. Dalam Quran, ayat Quran mana boleh nafi. Itu nak faham macam mana? Dah tak kerti faham, jangan faham macam mana zahir. Ayat pula nama majazi. Dia bukan kalam hakiki. Itu macam mana? Subhanallah. Siap. Itu bab kita. Subhanallah tu maksudnya mana? Serahkan makna pada Allah Ta'ala. Wahbi, dia bukan serah makna. Dia kata apa? Serah kaifiat. Allah ada muka, muka dia tak serupa dengan kita. Nampak macam murni. Tak, salah kita tu. Pasal dia mengisbatkan muka. Dia kata ada muka. Masalah ada muka. Dia kata bukan kami kata, Allah yang kata. Allah sebut wajhu, wa yabqa wajhu, muka. Kalau dia kata muka, maksudnya Al-Quran dah jadi Melayu. Maksud tu ulama kita sebut ayat Quran macam tu, itu buat macam mana? Itu yang dia ada pelajaran. Saya nak sebut tak ada pelajaran. Saya sebut tu lagi, saya tak baca kitab tu. Pasal nak sebut, nak bicara kata kita tak bicara hakikat tak. Satu kaedahnya, biar kita mengaku bodoh tahu. Apa dia? Wallahu alam. Bukan makna muka. Pasal mengisbatkan makna muka tu. Muka dengan makna lugawi muka tu. Salah. Itu istilahnya idrak. Mengertikan muka dengan makna terjemah wajhu tu muka, lugawi. Harfan bi harfin, word by word tu. Itu istilahnya idrak. Itu istilahnya idrak. Untuk macam mana supaya ajzu anil idrak tu idrakun memang ayat Quran kami beriman. Untuk macam mana? Apa makna dia? Wallahu a'lam. Itulah tafwid, itulah usul mazhab salaf.
Kalau muka, kita tak tahu muka macam mana, muka Allah Ta'ala lain pada muka kita, inilah nama dia Salafi. Inilah Wahabi. Inilah Wahabi. Dia nak cerita Wahabi tapi dia tak mengaku dia Wahabi. Sikit. Tu. Bagi beza, bagi beza. Kita tuan kita cerita pun nak bagi jelas satu. Mana betul, mana salah. Satu kalau sebut muka Allah tak serupa muka kita. Kalau nak kira tak serupa, muka saya tak muka tuan. Muka siapa serupa dengan saya? Saya bagi RM10. Kalau takat kata muka, semua muka ada muka, tapi muka tak sama dengan muka. Jangan kata muka Allah tak ada. Muka kita pakai tak serupa. Babi ada muka? Siapa serupa muka babi? Babi sama-sama babi pun tak serupa muka. Kesian babi. Babi sama-sama babi tak serupa muka. Untuk kalau Allah ada muka, muka dia tak serupa dengan muka kita. Maksudnya masih ada muka. Masih ada muka tu maksudnya itulah kaifiat. Dia nak bagi nampak dia bagus sikit, kita serah kaifiat muka macam mana. Serah kaifiat, hanya serah muka tu macam mana. Tapi masih ada muka, dengan makna muka. Itu yang masalah Wahabi tu. Boleh faham? Tu nak jumpa kawan tu itu tu nak kelahi batu lah. Tak ada yang kelahi pada setengah jam kita cerita dia suruh gulung. Buat ketayap boleh ambil inti buku-buku. Dia makan boleh Allahu Akbar. Astagfirullah. Tak boleh saya sebut tu saya kelahi sikit. Kelahi pun kita nak kelahi siapa? Pasal ada benda salah dalam akidah. Sebab salah bab akidah no excuse pula tu. Dah mati esok baru tengok aku silap. Astagfirullah. Naya. Cuma kita baca ni kita kecil lah. Ustaz baca kita kecil baca lah kita besar sikit. Ni beleng Ni bawa 20 kitab ni. Kata saya bawa 20 kitab, 30 kitab. Tengok kitab baca ke mana. Pula tu kitab ambil. Itulah. Bahkan ada ustaz-ustaz kita yang duk kritik pun dia baca kitab tu. Merapu dia baca. Sebut usalli pada zuhri, tak betul? Kau usalli pada zuhri, dia usalli pada zahri. Itu dia bertikai pula. Kata Ibn Taymiyah, ni bid'ah. Ya ilah. Satu hal lah tu. Ya Allah. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kaedah kita macam mana? Subhanallah. Muka subhanallah. Sebut muka ya subhanallah. Kalau ada apa, kalau sebut kekalah muka Allah Taala bagi dia berlalu gitu kan. Jangan faham dengan mana kaifiat muka tu dengan mana makna lafaz lafzi, bukan. Satu ulama salah ni, kaedah ulama salah kita ajar ayat Quran macam tu, prinsip dia macam mana? Amirruha kama ja'as. Lalukan ayat Quran ni macam mana dia datang. Kalau tak faham lagi, misal ulama lagi kita sebut. Umat kita bagi buat misal. Saya ngaji pun Tok Guru sebut misal itu. Kadang bahas-bahas misal majazi ni orang tak boleh faham kaifiat. Dia tak faham kaifiat tu apa. Susah. Pasal orang-orang bukan faham nak macam ni. Kalau boleh faham muncullah alhamdulillah. Tapi rata-rata orang yang tak peduli dengan mengaji ni dia bukan reti tu. Tambah pula ada ajaran bodoh je Wahabi tu dia sebut Allah ada muka-muka serahnya muka macam mana. Pada dia dengar murni dah lah. Allahumma salli wa sallim. Kaedah mudah untuk faham sekali lagi, untuk faham kata jangan bicara mana, lalukan saja ayat Quran ni. Macam mana? Kalau saya sebut mudah, saya sebut gini ya. Hang baca Fatihah faham tak? Faham? Baca tak? Untuk makna apa? Baca je lah. Okey. Cukup bang macam tu. Sah tak semayang? Sah. Cukup. Ayat macam ni kena buat macam tu.
Lalu tak faham. Robi Fili baca tak? Baru baca ke? Baru baca? Baca sejarah. Duk baca saja, bukan tanya tu, baru baca ke? Baru baca? Bukan baru saat ni baca ni. Dah lama baca ke? Ke baru baca? Baru baca. Baru baca? Bukan daripada dulu baca ke? Daripada dulu baca. Tak faham soalan, tak idrak juga apa ya? Dah baca pada dulu tu ya? Faham tak? Tak faham. Kata-kata orang tak faham tak? Itu buat apa? Baca ya. Tu. Itulah ayat mutasyabihat. Amir ruha kama jaz. Pasal tak boleh nak faham, mengaku tak faham kan? Pasal kita nak faham bukan mengikut kita punya level untuk faham. Allah Ta'ala diturunkan ayat Quran macam ni atas nama mutasyabihat ni pasal apa? Pasal tak ada siapa boleh faham Allah Ta'ala. Jadi untuk supaya level kita ni boleh faham, dia datangkan lafaz-lafaz yang level kita untuk kita boleh faham dengan level kita, tapi nak memahamkan Allah Ta'ala macam mana? Subhanallah. Itu kot bahasa dia. Apa yang tak boleh dipaham, pasal memang kita tak boleh faham hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak bagi kita faham, didatangkan lafaz yang dengan level kita memang boleh faham, tapi yang faham tu dengan level kita tak apalah. Tapi nak memahamkan muka ke Allah Ta'ala dengan faham muka salah. Jadi kena faham muka tu dengan level kita, pakai muka makna macam mana. Ada muka dengan mana muka betul, ada muka yang lama tak nampak muka. Jadi gunakan kefahaman yang boleh kita faham dengan level kita untuk kita faham maksud yang sepatutnya dipaham daripada ayat mutasyabihat tu. Gunakan kefahaman yang kita boleh faham dengan level kita tu untuk faham sepatutnya Allah Ta'ala faham dia macam mana. Bukan kita faham kita ada muka, Allah ada muka, bukan macam tu. Bukan. Satu kaedah dia ayat Quran tu, bila kita dah tak boleh faham hakikat Allah Ta'ala macam mana, bukan serah kaifiat, tapi serah makna semua sekali. Bagi lalu ayat Quran tu, amir ruha kama ja'as, bagi lalu ayat Quran tu macam mana dia datang. Tu carah tu kat situ sikitlah pasal nak beri penjelasan mengenai kita memang tak boleh belajar hakikat Allah Ta'ala. Tu bila tak faham, tak boleh nak faham hakikat Allah Ta'ala, untuk nak buat macam mana? Apa kaifiat kita nak mengenal? Itu yang gunakan kita, kenal diri kita, bagi kenal diri kita elok, iktiraf dah apa? Kenali diri kita, mengakulah. Tu kata iktiraf. Iktiraflah kita ni siapa, Allah Ta'ala siapa. Itu lah, dekat tu lah. Ya Allah, ni aku tera ni aku boleh jaga ni, kau yang jagakan aku. Kau yang hidupkan aku. Itulah kaedah kita nak makrifah Allah Ta'ala. Itulah arif Allah Ta'ala. Bukan ya Allah aku tahu kau siapa, muka kau tak ada siapa semuka kau, tangan kau tangan yang hebat, aku rindu tengok tangan kau, kepala otak macam tu. Tak ada siapa cakap pun saya nak bagi misal tu kan. Kaedah kita macam mana? Ya Allah aku lemah, kau kuasa, la ilaha illa anta, tak ada daya upaya aku melainkan kau yang beri. Tu ulama kita ajak tengok bagi level kita mengaku kau Allah tu. Sikitlah sana. Lagi kata Sayyidina Ali, tadi saya nak urutkan, kullu ma yakhturu fi khiyalika wa tasaw kullu ma yakhturu wa tasawwara fi balika fallahu bi khilafi zalik. Itu nak mensyarahkan perkataan Sayyidina Abu Bakar. Apa dia? Barang yang tersangka yang mana? Tiap-tiap segala barang yang tergerak ia pada citamu dan terupa pada hatimu, maka Allah Ta'ala itu bersalahan akan yang demikian itu. Apa saja terfikir, tergambar, terbayang, Allah Ta'ala bukan macam tu. Itu yang maksud dia. Apa dia? Tak boleh nak memaham hakikat zat.
Cuma bahasa dia pakai tu, tiada segala barang yang tergerak pada cita kamu, ma yakhturu fi khiyalika, apa yang terlintas pada khayalan kau. Yang tu lah kalau asal bahasa Arab tu. Ma yakhturu, apa yang terlintas, apa yang terbayang, apa yang terimajinasi, modern sikit. Fi khiyalika, pada khayalan kau. Allah Ta'ala menyalahi daripada demikian tu. Boleh terfikir Allah Ta'ala macam ni, Allah khilaf zalik. Baik, kalau Wahabi kata kami pun tak kata macam tu. Memang hang tak kata macam tu, tapi hang kata Allah ada muka. Awal-awal siap masuk parit lah. Dan kata segala ulama, kullu ma tawahhamtumuhu bi'awhamikum wa adraktumuhu bi'uqulikum fahuwa muhdatsun mislukum. Tiap-tiap barang yang tersangka-sangka ia dengan segala sangka kamu itu. Apa yang kita tersangka, terfikir, terlintas, terbayang, dan kamu dapat akan dia, akan barang tu dengan segala akal kamu. Akal kita boleh mikir ni Allah ada muka, ada Allah tangan macam mana? Tangan wallahu alam. Tangan lah, tangan, serah tangan macam mana, maka iaitu baharu. Boleh faham ada tangan, ada muka, ni nama dia baharu, makhluk. Dia makhluk jua, baharu jua, seperti kamu, macam mana kita. Allah ada muka, kita muka tu kita, tangan kita, walaupun muka yang layak, masih kita tahu nak muka. Siang kena faham, kita jumpa ni insya-Allah Allah mukhalafah lil hawadis ni, apa dia maksud dia? Takkan ada sama langsung maksud antara kita dengan Allah Taala. Kita ada muka, Allah subhanallah, tanzihkan muka pada dia. Kita ada tangan, Allah tangan, subhanallah, mustahil tangan pada dia. Ada disiplin nanti, cuma nak sebut itulah maksud mukhalafah tu, bukan muka kita tak serupa muka dia. Itu bukan mukhalafah. Yang tu muka tak serupa, tapi serupa dari segi kita ada muka, dia ada muka. Kalau ada orang kata, oh kalau gitu Allah mendengar, kita mendengar, dengar elok, bagi faham, bagi betul. Allah mendengar, memang Allah mendengar, kita mendengar, tak. Sebut aja, tu yang similarities kita dengan Allah Ta'ala. Kita sebut Allah mendengar, kita mendengar. Ni sifat. Ni sifat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah yang mendengar, kita bukan mendengar. Kita ni Allah bagi dengar. Kita sebut mendengar ni atas sebut level kita bercakap dengan idrak Allah Ta'ala bagi kita ni, kita boleh perasan kita mendengar. Kita pun ada ikhtiar untuk mendengar dan tak mendengar, maka tu kita panggil kita mendengar. Sebenarnya kita bukan mendengar, kita ni Allah Ta'ala bagi pendengaran dengan kita. Kita bukan pendengaran yang hakiki, yang kita, zat kita, diri kita, kebolehan kita, sifat mendengar daripada kita berdiri sendiri. Tak. Situlah mukhalafah lah. Bukan Allah mendengar cara dia, kita mendengar cara kita. Tak. Allah yang mendengar. Wahdahkan sifat tu ke Allah Ta'ala. Allah saja mendengar. Kita ni mukhalafah, kita ni pekak. Tu boleh dengar. Allah bagi pendengaran kat kita. Oh betul. Dia orang kena muskil itu. Allah mendengar, kita mendengar. Boleh tak Allah mendengar cara Allah, kita mendengar cara kita? Engkau faham macam tu, yang hang faham Allah ada muka, kita ada muka tu. Ulama kita aja Allah mendengar, kita pekak Allah bagi dengar. Oh betul. Betul muka, kita ada muka, mustahil Allah tak ada muka. Oh betul. Muka letak kat kita, Allah tanzihkan muka pada dia. Mendengar, Allah mendengar. Bukan kita mendengar, Allah bagi pendengaran kat kita. Ni kebolehan mendengar ni, daya yang dia bagi kita mendengar. Kebolehan kita, kalau kita boleh mendengar dengan diri kita, nescaya apa kita nak dengar, kita boleh dengar. Kalau kita tak boleh mendengar apa yang kita memang nak dengar, yang nak dengar pun kena dengar pun tak faham apa yang didengar. Dengar tak boleh faham, menunjukkan kita bukan boleh memiliki pendengaran kita. Tak boleh.
Jadi boleh dengar ni apa? Allah yang bagi pendengaran kat kita. Yang mendengar Allah, wa huwas sami'. Kalau tengok usul Quran tu apa? Wa huwas sami'. Dia sajalah yang mendengar. Huwal hayyul qayyum. Dia saja yang hidup. Jumpa di tempat tu insya-Allah. Jadi dia saja yang hidup, ni kita hidup. Tak, Allah bagi kita hidup. Atas nama kita hidup, dia tak perzahiran zahir kita tengok kita hidup. Yang lapas zahir tu muka. Lapas maksud subhanallah. Muka tu kita muka. Allah subhanallah. Okey. Sekali lagi di situ. Jadi kalau duk faham apa terlintas apa terfikir, kalau Allah ada muka, walaupun muka yang layak, itu muka ni seperti kamu. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu, yang menyangka-nyangka ia pada i'tiqadnya Allah Ta'ala itu bertempat atau berupa. Situ dulu dia nak cerita di atas kaedah ni, siapa yang di sebalik daripada kaedah tanzih Allah Ta'ala daripada apa terlintas, apa terbayang, apa yang terkaifiat, apa yang ada misil, yang makhluk ni juzuk anggota muka, tangan. Kalau dia mengiktikadkan macam tu pada Allah Ta'ala, maksudnya menyalahi prinsip. Kata kita takkan boleh memahami hakikat zat, tapi dia cuba nak menghuraikan hakikat zat Allah Ta'ala. Yang tu menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Sambung situ nanti insya-Allah. Soalan ada? Bagi makna kafir, bagi inilah cara ringkas faham makna kafir. Makna dengan kaifiat. Macam makna muka, kafir muka. Allah. Macam mana nak cerita mudah? Dia nak faham macam tu, dia kena tengok definisi sekali lalu sikit. Muka. Nak panggil muka ni apa dia? Yelah, tahulah muka maksudnya tu. Maksudnya perkara yang nak panggil muka ni apa dia? Kan susah kan dah. Dia mesti ada satu kaifiat. Itulah kaifiat. Kalau bahasa Indo, kita ambil bahasa Indo sikit. Saya duduk di muka. Muslimahnya duduk di belakang. Saya duduk di muka. Depan. Tak panggil muka, melainkan depan. Ni muka. Ni bukan muka. Prinsip muka depan. Jadi bila muka ada depan. Faham depan, faham apa? Ada belakang. Itu ada kaifiat. Itulah kaifiat. Kaifiat ni maksudnya ada tata cara untuk menghurai muka. Muka mesti depan. Muka duduk di depan. Muka ada belakang. Muka, bila muka mesti ada dua dimensi. At least kan. Muka. Dua muka. Muka satu, muka dua. Boleh? Faham? Muka satu, muka dua. Siapa panggil muka? Dia ada kaifiat. Dia ada kaifiat. Pasal apa panggil muka satu, muka dua? Pasal yang ni pun menghadap, boleh ada muka. Belakang ni pun muka juga. Muka. Jadi mana yang boleh berhadap, mana boleh tengok, dia panggil muka. Yang tu kaifiat. Itu kaifiat. Boleh? Faham? Muka tu kata sebut babi tadi kan. Babi pakai babi tu. Orang hulu ni misalnya babi kan, saya senang nak menunjukkan najis yang pahamai tu. Senang. Babi kan. Tu kata babi A dengan babi B. Muka. Tapi kaifiat muka dia macam ni. Kaifiat muka dia macam ni. Masih boleh cerita kaifiat. Kalau kata ada muka, kita tak tahu muka dia macam mana. Pencuri itu tak tahu muka dia macam mana.
Maksudnya masih ada muka, tapi tak tahu huraian muka tu macam mana. Tapi kaifiat dia masih ada. Apa dia? Muka. Itu kaifiat. Kaifiat ni setiap benda yang kita boleh ukur, boleh kadar, boleh bagi hurai, boleh cerita. Pengkadaran itu dipanggil kaifiat. Kaifiat. Ataupun menunjukkan tata cara, tu bagi kaifiat je tu. Kaifiat panjang, pendek, besar, kecil, itu kaifiat. Kalau duduk ni, duduk menyangkung, duduk bersila, duduk parlima, duduk pendekar, duduk apa? Duduk bersimpul, duduk tawaruk, duduk iftiras, duduk iktibak. Itu dia panggil ada kaifiat, dia ada kaifiat. Wadak macam ni kaifiat macam ni. Wadak macam ni nama macam ni. Wadak macam ni, tu dia panggil kaifiat. Kaifiat. Itu kaifiat. Jadi makna terjemah. Kalau bahasa sekarang tu. Cuma tu terjemah, tu terjemah. Kalau makna muka, makna muka lain. Terjemah muka, face lah. Makna muka ada muka bukan makna muka. Bagi dah, muka tak malu. Apa makna muka? Muka saja tak malu. Sebut muka saya apa? Tempat malu ni di muka. Satu orang malu, orang buat apa? Saya muka tempat malu. Sebenarnya malu tu bukan muka tu. Malu tu batang tubuh dia. Malu. Diri dia. Muka tak malu, saya diri dia tak ada malu tu. Perangai. Diri dia. Tuan tu. Lama tak nampak muka. Buat pakai pesmas lah. Pakai Zoro. Pakai Burdah. Lama tak nampak muka. Ke muka dia berpaling malam ni. Ke mai kepala tinggal di rumah. Mai badannya. Lama tak nampak muka. Bodoh lah faham itu. Itu ada makna muka. Jadi ada makna lughawi, ada makna yang muradi. Makna dikendaki apa dia? Itulah sekali lalu. Kaifiat ni juga menguraikan makna. Ya, kaifiat menguraikan makna. Kaifiat tu menguraikan muka lughawi tu. Kalau mengertikan makna muka tu apa? Itu kan kaifiat. Itu makna. Nah, kalau tangan, tak dipanggil tangan mesti macam ni lah panggil tangan ni. Jadi ada kaifiat, cuma tangan ada besar, ada kecil. Tangan apa? Tangan Popeye. Popeye. Lengan kecil. Ni lengan atas kecil, ni besar. Tu tangan Popeye. Apa saya sebut ni? Nak sebut tangan tu. Tangan rimau, tangan kambing. Memang kita tak panggil tangan, tapi kalau kaki depan tu umumnya panggil tangan. Kalau saya sebut ini, itu kaifiat lah, itu kaifiat. Aku tangan lagi budak ni betul. Kerajaan telah menangani. Kerajaan cuba menangani isu COVID-19 dengan mengadakan PKPB. Menangani. Tak nampak pun tangan kerajaan. Itulah bodoh. Bukan kaifiat tu. Tu tangan ada makna dia. Menangani maksudnya membuat satu ikhtiar sabab tata cara yang tertentu untuk mengatasi menangani, bukan makna tangan, bukan terjemah tangan tu, dia ada makna tangan. Tiada dibenarkan masuk melainkan kaki tangan. Tangan dengan kaki cabut masuk. Bodoh lah. Pasal apa? Dia tak faham makna tangan. Kaki tangan tu makna dia staff. Jadi kesalahan kalau jenis perempuan tu macam tu lah. Dia tak boleh terima prinsip majazi tu. Pasal dia ada setan masuk dalam kepala. Saya buat pasal setan ke. Apa? Dia dah blok lah kepala ni, dia faham lah. Tak boleh takwil. Takwil ni kufur, takwil ni Yahudi, takwil ni Nasrani, takwil ni sesat. Takwil sesat, betul apa? Beriman ya Allah Ta'ala kata apa telan, Allah Ta'ala kata apa telan, Allah Ta'ala kata apa telan. Semalam saya sebut lah, kalau telan itu Allah ni pelupa. Allah Ta'ala bunuh. Betul. Telan je lah. Allah Ta'ala ni cahaya. Telan je. Panggil orang. Ni bahan ni sebutnya lain. Allah. Pasal dia kata telan. Prinsip dia telan je. Yang ni kesalahan-kesalahan kesana lah. Jadi itu sekali lalu antara kaifiat dengan makna tu maksudnya murad dia apa? Apa dia kenaki?
Kaki ayam. Itu makna ayam. Kaifiat kaki ayam 3. Itu kaifiat. Cuba lukis kaki ayam, itu kaifiat. Kaki ayam itu bukan kaifiat. Tahu apa? Makna kaki ayam. Itu makna kaki. Kaki lalu. Lihat lagi. Lalu tu macam dikatakan pelalu tadi maknanya jangan terjemah maksudnya. Ya, pelalu tak terjemah. Tu saya tak sebut dia. Yasin mana apa? Quran tak? Beriman tak? Mana apa? Tu buat apa? Pelalu lah, tu lah pelalu apa dia? Yasin. Lalu lah. Macam Fatihah tak faham. Orang Fatihah baca. Tak faham. Baca apa? Pelalu lah. Bahasa mudah nak bagi kita pelalu. Amir ruha. Lalu. Inilah pendapat tu maknanya tanda orang tu faham. Inilah pendapat. Itulah faham. Maksudnya itulah maksudnya dapat. Itulah faham. Itu maknanya mengenal. Ya, itu masuk mengenal. Maksudnya mendapat tu, tu maksudnya kenal Allah Taala. Kenal Allah Taala ni. Oh, Allah Taala ni ada tangan, tapi tangan dia tak serupa dengan kita. Tu tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Kalau tangan subhanallah. Apa makna? Mesti ada makna. Macam mana? Bukan level kita nak faham. Mesti ada makna. Pasal ayat pun bernama majazi kan. Bukan makna yang sepatutnya, bukan level kita nak faham tu. Tapi mesti ada makna. Datang Quran tu nak bagi kita ada sesuatu yang kena faham. Dah kita tak boleh faham, tapi mesti takkanlah makna tangan. Subhanallah. Itulah faham. Itulah kenal Allah Taala. Kalau tak, Allah ada tangan, tapi tangan dia kita tak tahu ke mana. Dia ada. Tangan dia ada. Ada tangan. Tapi tangan dia tak serupa dengan kita. Tak kenal lagi lah tu. Itu kot bahasa mudah yang salah. Yes. Masuk dalam daerah ketuhanan. Dia masuk dalam daerah betul ayat tu. Dia masuk dalam daerah ketuhanan. Dia cuba membahagikan tangan tu. Tu masuk dalam daerah. Nak bahas tangan tu. Okay, dah tak masuk daerah macam mana? Dia ada mana? Jangan masuk langsung. Apa dia? Amir ruh. Bagi lalu lah. Satu ulama dia dah bagi lah. Bagi panduan tu. Jangan masuk. Kalau ada tempat lah misalnya, dia buat signboard tu, gambar orang. Tembak. Tu tembak. Apa kita selamat? Jangan masuk daerah tu. Jangan masuk daerah tu. Masuk banyak kan. Beruk pun saya silap masuk monyet tu. Banyak-banyak tu. Masuk tu. Lagi pedih lah. Jangan masuk daerah tu. Ni bila masuk, cuba masuk. Memang salah. Macam roh lah, Quran pun sebut wala tahud tu. Jangan masuk, jangan cuba menceburi, membahaskan, mendalami, menghalusi makna roh tu apa? Hakikat tu, daerah. Masuk pergi. Mana ayat ni juga muafakat dengan orang kata apa? Kalau kita kenal Allah ni sampai tak nak sebut apa dah tu kan. Ya. Bila tak kenal, kita kenal. Tu kata tak kerti nak cerita, Peti je tu. kerti lah tu. Allah ada tangan, tak kerti lah tu. Yang salah pun tahu dah, tak Allah ada tangan tu. Kalau kita ni Allah yang bagi hidup, itu bukan cerita daerah zat, bukan cerita hakikat zat. Itu nak cerita hakikat kita ni dia yang bagi hidup. Bukan hidup dia ni ada roh. Tu cerita dia. Apa saja terlintas, apa saja terkhayal, apa saja bukan. Tu Allah bikhilaf. Ma tasawwara bi balika wa khiyalika wallahu khilaf bi khilafi zalik. Bila sebut tangan kita macam Bila tangan khayal. tayar. Tu kata macam mana dia boleh kata tangan yang layak dengan Allah Taala. Jadi dia masih tasawur tangan. Kalau salah tu dia tafwid makna. Ya. Tafwid makna kaifiat memang kan. Tafwid tunggu. Tafwid ni maksudnya tak sentuh langsung untuk bicara ke dia. Lepas diri kan. Berlepas diri. Itu sebut yadullah fawqa aydihim. Amiruha. Aman Nabi. Kullu min indi rabbina. Tak boleh bicara. Tak boleh bercakap pun. Amiruha. Majaz.
Tu salah betul lah. Itu salah. Buat bodoh tu je lah. Ayat tu kita dah buat bodoh lah. Buat bodoh di sebelah kita memang bodoh, tak boleh nak faham, betul? Bukan buat tak tahu. Itulah orang yang bahasa membuat bodoh tu. Tapi kalau orang urai Allah ada tangan buat bodoh. Tu masalah. Itu memang bodoh betul. Okey. Ustaz, yang macam Ustaz tadi kata Sayyidina Abu Bakar tu, yang al-ajzu an idrak tu yang macam Ustaz ada sebut. Bukan lain. Al-ajzu an darkil idrak. Dia disebut darkil idrak. Darki, saya ingat darki ni. Oh, darki. Al-ajzu an darkil idrakun. Ada setengah kitab saya disebut itu. Al-ajzu an darkil idrakun. Bukan darki. Dia ada darki sebelum idrak. Bukan al-ajzu anil idrak. Al-ajzu an darkil idrakun. Ada setengah kitab saya ingat ada perkataan yang tu darki. Kitab mana tak ingat. Lalu-lalu tu tak apa ya kitab mana. Tapi masyhur sebut ni al-ajzu anil idrakun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. 9 إن شاء الله.